Pada bulan Ogos 2019, satu jamuan makan diadakan di sebuah kondominium. Jamuan ini dibuat di ruang terbuka tingkat 5 kondo tersebut. Ketika majlis berlangsung, terdengar satu bunyi kuat dan seorang lelaki yang hadir rebah tidak sedarkan diri. Isterinya yang ketika itu berada hampir dengannya turut rebah sambil menjerit sakit. Suasana mulai kecoh dan mereka melihat ada satu botol kaca berhampiran lelaki tersebut. Seketika kemudian, terdengar suara seorang lelaki menjerit ke arah mereka dari tingkat 7. Lelaki itu menjerit dan mengeluarkan kata-kata kesat dan penghinaan terhadap golongan Melayu dan agama Islam. Tidak lama kemudian, lelaki yang tidak dikenali itu melarikan diri. Mereka yang hadir tidak dapat mengecam siapakah lelaki tersebut kerana jarak yang agak jauh. Apakah sebenarnya yang berlaku? Ikuti kupasan selanjutnya. Andrew Gosling, 47 tahun, seorang warga negara Australia berhijrah untuk mencari pekerjaan di Singapura. Dia yang tiba pada 15 Julai 2019 menyewa di sebuah unit tingkat 7 kondominium Spottiswoode Park Road. Pada petang 18 Ogos 2019, ketika dia hendak naik ke unitnya, dia melihat lebih kurang 15 orang penghuni kondominium itu mengadakan jamuan di kawasan barbecue terbuka tingkat 5. Dia memerhatikan mereka dan dapat mengenal pasti kesemua mereka adalah Melayu beragama Islam kerana dia melihat wanita-wanita yang hadir itu memakai tudung. Setelah masuk ke rumah, dia berehat di balkoni sambil meminum minuman keras. Ketika dia menjengah ke bawah, dia melihat dengan jelas kesemua mereka yang ada pada waktu itu. Terdetik di hatinya alangkah baiknya jika sekarang dia memiliki pistol untuk menembak mereka semua. Sebenarnya, dia mempunyai perasaan benci terhadap golongan Muslim ekoran peristiwa keganasan yang didakwa dilakukan oleh pelampau Muslim di Bali dan Melbourne yang menyebabkan kematian warga negara Australia. Dia juga tahu bangsa Melayu di Singapura juga beragama Islam. Sekitar jam 8.30 malam, dia keluar untuk membuang sampah berdekatan lobi lift yang menghadap kawasan barbecue. Ketika membuang sampah, dia melihat ada satu botol wain kosong. Tanpa berfikir panjang, dia mengambil botol itu dan membaling ke arah kawasan barbecue di bawah. Dia kemudian mengeluarkan kata-kata kesat berunsurkan penghinaan terhadap agama Islam kepada penghuni yang sedang makan di kawasan itu. Selepas itu, dia melarikan diri dan kembali ke unitnya. Balingan botol Gosling mengenai kepala seorang lelaki warga emas yang berada di situ. Botol itu juga melantun dan mengenai isterinya. Lelaki itu terus rebah, tidak sedarkan diri manakala isterinya juga mengalami kecederaan. Lelaki yang dikenali sebagai Nasiari kemudian dikejarkan ke hospital. Dia disahkan meninggal dunia pada keesokan hari akibat pendarahan dalam otak yang serius. Isterinya mengalami kecederaan di bahu dan tangan. Polis yang datang menyiasat kejadian menemui botol wain yang dibaling. Botol itu tidak pecah dan dianggarkan seberat 600 gram. Mereka kemudian menemubual semua penghuni kondominium tersebut. Gosling juga tidak terkecuali tetapi dia mengatakan tidak tahu apa-apa mengenai kejadian yang berlaku. Kira-kira 10 hari selepas kejadian, Gosling menyerah diri di balai polis. Dia tahu lambat laun dia akan ditangkap kerana cap jari miliknya ada di botol itu. Ketika disoal siasat, dia mengaku membaling botol wain itu ke arah sekumpulan penghuni yang ada di kawasan barbecue dengan tujuan menakut-nakutkan mereka jika botol itu pecah. Dia juga mengakui merasa benci dan agak beremosi apabila melihat golongan Muslim. Pada 8 April 2022, Hakim Mahkamah di Singapura menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada Andrew Gosling, 49 tahun, atas pertuduhan menyebabkan kecederaan parah dengan alat yang mungkin menyebabkan kematian kepada Nasiari Sunni, 73 tahun dan secara sukarela menyebabkan kecederaan dalam perbuatan yang berunsurkan agama kepada Manisa Sitri, 69 tahun. Dalam hujah pembelaan, Peguam Bela Gosling mengatakan tertuduh pada ketika itu dalam keadaan khayal akibat alkohol dan tidak ada niat berunsurkan perkauman atau agama. Tertuduh juga menyesal dengan apa yang terjadi dan bersetuju membayar pampasan kepada pihak keluarga mangsa atas kejadian yang berlaku. Dalam penghakimannya, Hakim Daerah Victor Yor berkata, Gosling telah menunjukkan kecuaian yang jelas dan mengambil risiko secara sedar dan sengaja bahawa botol itu akan mengenai lebih seseorang atau lebih seorang
yang mungkin menyebabkan kematian atau kecederaan serius. Beliau juga bersetuju dengan pihak pendakwaan bahawa kejadian ini diburukkan lagi dengan sifat perkauman dan keagamaan. Dia juga mengambil maklum keterangan dari pakar psikiatri yang mana tertuduh ketika itu dalam keadaan mabuk akibat minuman keras yang menjejaskan pertimbangan akal tertuduh, tetapi tidak mencukupi untuk menghapuskan kesalahan yang tertuduh lakukan. Semoga kejadian ini juga dijadikan iktibar kepada kita rakyat Malaysia yang juga mempunyai kepelbagaian kaum dan agama supaya mengamalkan sifat bertolak ansur serta hidup dalam keadaan harmoni. Semoga mangsa ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Subscribe channel Detektif Mina untuk mengikuti kisah-kisah lain yang menarik selepas ini. Sekian, terima kasih.